Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والآن حان الوقت للمحاضرة لنستمع ونشاهد مع محاضرنا اليوم دكتور رضوان بن يوسف من IPG. إن شاء الله سيكون معنا في المناقشة عن الموضوع البيداغوجيا المؤثر الفعال في عملية تعلم التعلم في المدرسة إن شاء الله. ونفتح أوقات كبيرة وفرصة كبيرة لفضيلة الدكتور للمناقشة عن هذا الموضوع إن شاء الله. فليتفضل مشكورا يا دكتور. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. نشكر الله سبحانه وتعالى. والآن أهلا وسهلا إلى هذه الدورة. ما اسم الدورة؟ الدورة اختصاصية تسمى بدورة اختصاصية. إن شاء الله سنتعرف pada topik ini. إن شاء الله أنا محمد رضوان بن يوسف من IPG كامبس Kota Baru. معهد عالي Kota Baru. معهد عالي Kota Baru للمعلمين تبارك إن شاء الله. وقبل كل شيء أنا من دراسة الأول أخذت بكالوريوس في جامعة اليرموك أردن. وبعدين وصلت دراستي في جامعة وطنية ماليزيا في ماجستير ودكتوراه. والآن خدمت في معهد عالي تبادل للمعلمين إن شاء الله. عرفتم؟ الحمد لله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. شكرا لفضيلة الأستاذة أديبة وزميلي أستاذ زين الدين وكلكم من المشتركين والمشتركات أعزاء. حقيقة في معهد عالي Kota Baru ليس عندنا متجر في اللغة العربية بس اختياري مادة اختياري. وأدرس اللغة العربية في مادة الاختيارية بس. والآن إن شاء الله سنركز موضوع ممتع إن شاء الله. ما موضوع البيداغوجي. قبل شيء إن شاء الله عندنا 3 ساعات زمان صح؟ طويل. mungkin شعرتم بالملل والسوء. Ikut cewek ring ni. Aduh. Saya tengok pengamal ni kecil mana. Tu saya tengok berbincang dengan Mas Fuad. Mungkin nakfali bain al-lughatain. Lugha wa lugha Arabia. Saya pun takut tengok ni. Tengok ulama belakang dia. Antum ulama. Terus bahasa Arab sudah. Saya pun takut tanya saya buat tak takut insya-Allah. Halo semua, solusi. Alhamdulillah. Di amamakum syashah ada rakam, ada موضوع الرقم وادرس علامة. ممكن يفتح هاتفكم gadget untuk gadget
cuba tengok. Saya nak check dia punya boleh masuk tak? Joinmyquiz.com. Pernah buat kan? Quizzes ni dia biasa. Siapa belum masuk quizzes? Belum masuk, belum ikuti quizzes. Ada lagi? Ya, antara dua boleh. Boleh masuk dah yang ni. Sekejap. Dah masuk. Dah ada yang menang dah. Nanti ada nanti. Sekejap. Mana ni? Ini pun bahasa Arab. Kita bisa juga. Ini cepat sangat dari sini. Okey, sekolah. Kaedah mengajar. Saya nak bagi dia punya untuk sekdusi ni, kaedah mengajar dulu. Al-Qur'an Tadris kalau naik buat okey. Ya. Jadi boleh kuatkan ya. Nah. Sekejap saya mesti balik. Halo, coba. Jari. Ini pakai lain sendiri tak? Kalau pakai lain ni saya sendiri ya. Okey, coba. Okey, stand show ya. Tazim qalilan insya-Allah. Indana min al-mushtarikin كم؟ 150 مشتركين والمشتركات في هذا اليوم إن شاء الله. Okey, نبدأ من الأول. Okey, semula masukkan semula joinmyquiz.com. ثم اكتب رقم 1595334. Okey, انتظر قليلا. Prinsipal مشتركين مشتركات 16 18. حتى ممكن ننتظر إلى الجملة 100. Okey. من أسرع بالإجابة سيفوز إن شاء الله. هذه المرحلة يسمى بالتمهيدية في مراحل الدراسة، يسمى بمرحلة التمهيدية سكندري. عندنا كم عدد؟ 70. cepat, memang hebatlah guru-guru ini. Al-Muallim Al-Muassasah Kelantani Lil-Muallim insya-Allah. Tak cukup lah gue. Pah ni kena gue kursi apa ni meja gue. Gue kursi tak. Okey. Tawaf? Tak. Okey. Selesai. نمشي إلى الجرعة الجديدة. أوكي نبدأ الآن. جيبوا أجيب الآن. tak suruh dia bergerak, dia bergerak.
عندنا 10 أسئلة بس. والآن ممكن ننظر إلى هذه الشاشة. من سيفوز في هذه اللعبة؟ حورة، لين الحرير، أفنان. نفس الشيء يعني؟ نفس الشيء. Nah, yang buat sangat tu. Macam mana? Ready for use on the phone also. Ada masalah lain? Kalau dia tak kecek, tak kait dengan skrin warna maka dia terpuk. Kalau dia kecek, kalau dia kecek pasal skrin warna pelika, lepas Dia balik. macam nak buat skrin warna pakai skrinnya. Okay, stabil. Ijabah. InsyaAllah. المشتركون 119. الأول أستاذ أفنان حورة. خلاص لما ممكن ننتظر ممكن والله دقائق كمان. الأسئلة يتعلق بالدور التدريس. Kita cari siapa pemenangnya. Sekarang ni Afnan tak bergerak, Ustaz Afnan tak bergerak ni. Nombor 1. Fi martabatil ula.
mungkin ayuhal ikhwah wa akhwat ننظر إلى هذه الشاشة تتكون من مشتركين مشتركات hot jadi dengan hot dog tu ada juga lah. Hot merah tu dia al-ijab al-khata al-khati'ah. Okey. Semua ada dah nama ni. Min asma'ikum fi hadhihi syashah. Ustaz Ruslan la yatharak, tak gerak dia. Apa tak tahu ni. Tak cuba cari pun nak. Apa? Tak apa, jadi boleh masuk je, boleh masuk dia. Ya, apabila ramai guna dia ada gangguan sikit. Okay, kita tunggu lagi nantazir ila hasil amaliyah mudawwar ipala pun. Kuisis ini mungkin istamal lah di madaris jamiah, insyaAllah boleh digunakan di sekolah masing-masing lah untuk pembelajaran bersama dengan pelajar-pelajar, insyaAllah. Ada kita tutupkan ini tak sibuk pun. Antara kelemahan menggunakan internet ini lah kelemahan dia. Saya tukar, saya punya sendiri, dia punya tak buat. Dia punya hotspot sendiri lah. Okey, dah habis dah? Okey, kita halwat, insyaAllah. Okey, mungkin langsung ila hadis syashah. Mana manfaza, siapa telah menang? Abu Syurai Saufi Min. Oh, kemar, beri tepukan, cepat. Abu Syurai Saufi. Dia boleh foto tadi, dah 8 minit, foto dekat seleko.
Oh, bagus. Abu Sofi ni dia mesti lama ni. Okey. Afnan, mana Ustaz Afnan? Ustaz Afnan, mengikut rapat. Ustazah, sorry Ustazah. Dia mimpi rapat. Okey lah, mana Tok Imam kan? Tok Imam, Tok Nudu dan Tok Guli. Mahal tu. Okey, ini antara salah satu perbincangan kita tentang tur tadris, kaedah mengajar. Kaedah mengajar, soalan-soalan dia. Kalau kita tengok balik, soalan-soalan dia, tuan-tuan boleh tengok soalan dia tadi, kita kata question. Okey, question dia. Okey, yang pertama, ini kau dalam bahasa Melayu dulu lah. Kaedah pengajaran yang efektif dapat membantu pelajar untuk memahami dan mengaplikasi konsep-konsep yang dipelajari. Pilih jawapan yang paling tepat menunjukkan kepentingan kaedah mengajar yang efektif. Jawapan dia apa, Ustaz Sofi? Oh, tak ingat. A ke B? Oh, tak jawab biasa ni. Oh, bagus. Sekejap. Dia jawab dia ada. Tuan-tuan boleh cari sendiri. Kalau dalam kuisis ni, kita cari yang bahasa Arab tahun berapa. Mungkin ada yang sahabat-sahabat kita telah buat. Maknanya, kita boleh copy je, masuk dalam library kita, main library. Ni ada jawapan dulu lah sebenarnya. Maknanya, soalan-soalannya, jawapan dia, apa dia Ustaz Rabi? D lah, Pak Ijah tu lah. Okey, Pak Minggu tak ada ni? Pak Ijah. Okey, memberi ruang, jawapan mesti ijah lah kan? Okey, memberikan ruang untuk pemikiran kritis dan pembangunan kebaikan berfikir. Okey, yang kedua, sebab kita dah lagu tadi, kita akan kembali bersama dengan rakan-rakan. Mana jawapan yang tepat? Penggunaan teknologi dalam kaedah pengajaran mempunyai kepentingan yang signifikan. Antara berikut manakah yang merangkumi manfaat menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran? Okey, maknanya meningkatkan daya imajinasi bagi pelajar. Yang ketiga, okey, berpusatkan pelajar. Apa dia? Meningkatkan motivasi minat pelajar terhadap pembelajaran. Yang keempat, manakah menerangkan kepentingan penggunaan kaedah pengajaran kolaboratif dalam bilik belajar? Kita akan biasa jumpa kolaboratif. Kita biasa jumpa dengan kooperatif. Dan nanti kita bicara apa muqaranah istilah dua istilah tadi. Di sini kolaboratif kan. Okey, mendorong kerjasama dan pembelajaran bersama dengan pelajar. Yang kelima, jawapan yang tepat tentang perancangan pengajaran tahunan. Okey, dipanggilkan tadris fatriyah atau sanawiyah kan. Okey, memberi panduan dan hal tuju yang jelas. Yang keenam, strategi pemusatan murid melibatkan ini berikut. Apa dia? Murid memainkan peranan yang penting dalam proses pembelajaran. So baby ya. Antara berikut merupakan kriteria pemilihan strategi dan kaedah pengajaran. Dia suka. Ingat telefon, kadang-kadang telefon kuang Okey, pemilihan strategi haruslah berdasarkan objektif pengajaran. Berikut merupakan kaedah pengajaran yang boleh digunakan oleh guru kecuali dan perbincangan bercerita berlaku didaktif. Didaktif ni gimana? Siapa tahu didaktif? Tidak. Kita khusus hari ini kita santai. Kalau dulu saya Ustaz santai kan. Ya, maknanya santai mana boleh bercakap apa-apa pun. Bahasa Arab, English, Perancis semua boleh sedikit kan. Didaktif dia ada, induktif dia ada kan. Kan istiqraiyah dengan qiyasiyah. Qiyasiyah, tariqah, istiqraiyah kan. Istiqraiyah. Nanti kita tengoklah dalam pedagogi dia menekankan tarkis ala alama, ala ayu tariqah yang munasib kan untuk kita tadris fi
Lepas insyaAllah. Didaktif. Yang tak sesuai mana didaktif? Didaktif ni kita belajar dulu lah. Kalau belajar kawaid dulu, kita buat kesimpulan. Kita buat rumusan dulu, baca dulu yang tu. Kalau lawan dia didaktif, kita bagi misal-misal dulu, contoh-contoh dulu. Biar budak tu dekat, senang, cepat untuk mereka memahami. Gitu lah. Okey, pernyataan manakah yang menggambarkan kepentingan perancangan? Okey, ini tata tadris usbu'iyah kan. Okey, lepas tu konsep. Saya rasa sampai 10, tak banyak. Tak banyak untuk kaedah sikit. Kita nak check saja kaedah, lepas tu yang bahasa Arab sikit. Kita nak test sekali lagi. Ustaz Sofi ni terror ke tak? Kalau dia menang juga, kemahlah. Saya ambil bahasa Arab satu sekali lagi sebagai warming up. Biasa sabah insyaAllah kita panaskan badan dulu. Kita masuk semula. Kita continue. Kita panaskan sekali lagi. Ini senangnya, small. Okey, cuba masuk. Kita tak tahu. Cuba masuk sekali lagi. Hadil al-ghaz atau fawazir quizzes. Nasta'wil join myquiz.com 585638. Cepat ya Allah. Kita lawan Ustaz Sofi ya. Sahibus Samaha insya-Allah. Dia orang Wizara Tarbiyah kan? Oh, KPN kan? Ustaz, KPN kan? KPN dia masuk dalam yayasan. Dibincangkan rumah. Bunyi pokok-pokok dia. Masuk pokok-pokok dia. Okey, kita tunggu sampai 100. 100 kita mula. Nabda' bi raqam 100. InsyaAllah. Oh, okey. Tak, dia tak nak. Boleh masuk lagi. Biyah, talakan. Hamzah. Kita ada 150. Biyah pensi. Dan musyarakat, masyarakat. Boleh masuk. Kawasan ni kita nak kosong. Dua dia kosong tak. Indana al-luqbah. Kita akan bermain sanal luqbatan mumti'ah. Jinda-jinda. Pedagogi ni banyak bermain. Kalau tuan-tuan tak boleh terima kan? Oh, dia gerak tu. Okey. Jawab dulu. Jim. Al-ijabah as-sahihah wa al-waqt asra' waqt. Dia tak tunggu saya, dia pandai. Okey, yang berada di depan, man ya, saya Qadim. Ustaz Muiz, Ustaz Muiz tu. Ustaz Muiz, Ustaz Qadim. Lawan. Al-munafasah, daya saing, daya buang. Soalnya dah cernih jadi saat saya tu kadang saya di waktu dia boleh pakai, tak ada masalah, boleh pakai. Hadiah nomor 1 maka bermula saya Qadim boleh Ustaz Zahra, Ustaz Ali pakai bagi yang kami pilih peserta. Surah ya Allah. Yalah syabab.
May kita yung tada ka na. Kita warnai, okay. Nombor 4 lah dia Ustaz Rafi. Ya Allah, Ustaz Rafi. Soalan basitah. As'ilah basitah. Ustaz Muiz tu dia betul semua tau. Ijabah tu semua betul. Cuma kalau boleh masa tu, masa cepat lagi dia boleh tu. Sedang bergerak lagi ya. Masuk lagi. Ziti itu daripada bawah terus ke atas. Okey, bergerak lagi ya. Okey, habis semua? Jawab? Ada lagi? Sip. عندنا وقت ضيق. Oh, ada bergerak lagi ni, Syah ni. Masih lagi berjuang ya di Palestin.
Okey, cukup tu kan? Tahan, insya-Allah. Kita tengok. Tengok satu yang menang iaitu Ustaz Muiz Ustaz Muiz. Mana Ustaz Muiz? Okey, bantu. Okey. Ni pemenangnya Ustaz Muiz. Okey, beri tepukan. Okey, isfaku alaih. Insya-Allah. Daripada sekolah mana? Min Ayu Madrasah. Oh, Kemah. Amin, aku masuk apa? Okey, yang kedua ialah siapa dah second? Izzat Klantani. Aina, win. Aina. Oh, dekat dia pakat tu. Pakat. Okey, isfak alaih. Oh, watalis. Tak tahu dah. Abira. Siapa dia tadi? Tiga? Nur. Aina Nur. Okey. Super like ya, insya-Allah. Okey, inilah dia punya analisis. Kalau kita boleh tengok menggunakan quizzes ni untuk anak-anak buah kita, kita boleh tengoklah. Tapi maknanya kena masuk makna komputer lah. Kalau ni sekolah kita ni, kita boleh tengok analisis yang betul, yang salah, semua berkaitan. Dan quiz ini kita boleh buat sendiri, soalan-soalan tu kita boleh create sendiri. Ini beberapa. Okey, alhamdulillah. Yang pertama, okey, kita masuk yang boring sikit. Bagi-bagi yang dua ni dia boring sikit. Kalau tengok slide ni dia boring. Tak tahu. Apa kata dia? Banyak boring. Semua tidak. Oh, ada example betul. Okey tuan-tuan, alhamdulillah kita selesai pada slot yang pertama, iaitu berkaitan dengan al-fawazir ataupun al-ghawas kan. Kita boleh buat fawazir, boleh buat quiz bersama dengan al-qalina kalau berzina. Okey, at-tadris fa'al. Apa makna tadris fa'al? Belajar. Belajar ke mengajar? Mengajar. Dia terlupa kadang-kadang kita confuse. Belajar ke atau mengajar? Mengajar tak ada? Mengajar lah. Ini syekh tadi. Saya rujuk dia lah. At-tadrisu al-fa'al kan? At-tasawulat. Gada? At-tasawulat. Banyak persoalan di minda kita. Fi zihnina at-tasawulat. Ini gambar apa ni? Tidur. Gambar tidur. Siapa tidur? Hari-hari cikgu suka main bola. Kan? Mari kita tidur kan, contohnya Firabli kan. Ini maknanya apabila pembelajaran kita, tadris kita itu tidak sesuai dengan apa? Kehendak pelajar sekarang ini, maka pelajar tidak akan boleh menerima pembelajaran kita. Sebab itulah pelajar tak nak lah. Contohnya bila-bila ni masalah kan? Mana lagi tidur? Kan? Masa fa'al al-mu'allim pada amaliyat ta'lim wa ta'lim. Siapa? Apa cikgu buat sebelum amaliyat ta'lim wa ta'lim? Persoalan. Masaul. Kan? Yang kedua, ma hiya al-wasail al-mu'inah allati istakhdamuha al-mu'allim fil fasl. Wasail mu'inah. Mu'inah. Ada juga orang baca mu'ayyanah. Mu'inah kan? Bahan bantu ngajar yang digunakan oleh guru dalam bilik darjah. Dan dia. Ma hiya istratijiyah al-mustakhdamah fi fasl. Apa dia betul-betul strategi yang digunakan dalam bilik darjah. Dan yang keempat, limaza yash'ur talamizu bil malal. Kan? Kenapa pelajar kita ni rasa bosan je nak belajar besar?
Bosan. Cikgu bosan tak? Cikgu pun bosan juga. Bosan yang masuk tadi kan. Cikgu rasa bosan juga. Jadi kalau bosan cikgu bosan jadi itu bahaya kan. Kalau bosan jumpa bosan habis kan. Kalau bosan jumpa rajin beres. Okey, ni kalau dalam ni dia tengok cikgu mesti ada satu falsafah kun daiman mubdi'an wa bata'id an ani ke bahasa roti sana kan kun daiman mubdi'an wa bata'id ani roti mubdi'an orang Arab juga ayat tu. Maknanya kamu nak jadi apa? Mubdi'an. Kena buat apa? Buat bid'ah banyak sikit lah. Tapi bid'ah ini dia amaliyat ta'lim wa ta'allum. Kan? Bid'ah tu penting Ustaz kan? Kalau tak ada bid'ah boring. Sebab kita buat perayaan sana, perayaan sini, jumpa sana, jumpa sini kan? Gitu. Jadi itu falsafah cikgu-cikgu. Khususnya bahasa Arab ini mesti kreatif. Mesti kritis dan kreatif dalam pemikiran. Nanti kita akan baca Khabithah Az-Zainiyah akhir sekali. Kan, bagaimana supaya kita ada bahan untuk kita lebih kreatif lagi. Kenapa? Kerana kalau kita asyik duduk cok entok, guna kampur saja, cakap saja, belajar itu akan mumil ataupun malal kan. Asyik-asyik kita kata apa? Masuklah iftahul kitab safha kata wa kaza kan. Betul tak Ustaz? Amalan kita, amalan seharian kita. Okey ya, ayat tolak, talibah wa tulab iftah kitab. Aina kitab kan? Madrasi, cari. Siapa tak bawa buku, denda. Gitu ya. Tapi kita tidak kreatif pun. Hari tak payah bawa buku. Kan, cikgu yang sediakan wasail muainah. Cikgu sediakan. Ataupun al-budubi kita ada saburah. Dia pun okey, ni papa ikan saburah dia pun tulis tulis kan. Budak tidur juga. Boring juga. Kan, pedagogi adalah kaedah mengajar. Saya pasti bahawa dari sudut konten anda semua faham bersih kan? Lebih pada bersih lah, tahan lah, kita tahu lah. Yang harga masuk pakai konten itu sudah menguasai, musaitir kan? Menguasai lebih lah. Tapi pedagogi kita tidak boleh tengok pelajar-pelajar kita ni nak apa kan? Tawihud Dagner kan? Ada 8 tu. Berbagai kecerdasan pelajar. Kita tak cuba menghayati, cuba memahami apa budak minat. Kan? Okey, lima saya yajibu 'ala al-mu'allim an yunawwi'a taraik atau turut tadris. Kan? Kenapakah cikgu ni kalau kita kan wajiblah juga memperbagaikan apa dia? Taraik tadris. Contohnya kan? Kenapa? Yang pertama dia analikan ya'tabar min wajibat mihnah. Ini adalah suatu kewajiban dalam profession keguruan kita kan. Wajiblah kita. Dan sekarang ini saya rasa sudah berlakunya evolusi lah. Kalau sekolah yayasan dulu mungkin masa kita belajar dulu kan, memang tengoklah kita belajar sendiri. Tapi sekarang ini saya tengok guru-guru yayasan sudah pun lebih bijak, lebih kreatif dah. Kan, cuba kita tambah lagi. Yang tadi kita cerita tentang mungkin wasail muainah dan mawjudat kan. Jadi sepatutnya ini kita boleh tambah lagi aplikasi-aplikasi baru dalam kelas, dalam Google, dalam YouTube, banyak yang diajar sebagai guru kita kan untuk kita belajar. Hadza dalil ala annaka mu'allim mubdi' mutamayyiz. Okey? Li ziyadati isara wa tashwiq wa dafi'iyah inda tullab. Hatta takun mukhrijatu ta'limiyah muhtaram. Ada hasil. Okey, 3 perkara amalan asasi yang ditadris. Kalau tuan-tuan masuk sekolah
tiga perkara ini wajiblah. Yang pertama tahfiz, at-tadris, tanfiz, tadris, takwin, tadris. Ada tiga perkara yang wajib kan. Saya tidak nafikan ada setengah-setengah sahabat, rakan-rakan kita dia masuk sebab dia sudah profesional, tanpa buku, tanpa apa-apa alat, dia masuk je. Okey. Sebab dia siwaweh dah. Mengajar dia, tambah katakan, cukup masuk, kita keluar, okey habis keluar. Tanpa ada tiga perkara. Kalau di kementerian, salahlah, kena tangkap ni. ISA. ISA tak ada. Mesti ada taktik, mesti ada perancangan. Mesti ada perancangan pengajaran dia. Sebelum kita mengajar, mesti ada perancangan. Tuan-tuan pun ada buku kan? Buku laporan lah. Kita lapor. Jangan. Oh, maknanya dia panggil laporan lah. Nah, yang penting ngajar dulu, baru buat. Itulah amalan the best practices kan? Kan amalan terbaik kita amalkan selama ni. Kan? Tahu tak Ustazah di bangungan? Sebab tu dia panggil kerusu. Jadi kita ngajar dulu baru buat laporan. Mana-mana pun. Okey, tanfiz. Sebab tu tanfiz tu semua orang buat. Tanfiz dia melaksanakan PDP dalam kelas dan nanti sekali dia buat takwin. Ada dia takwin, baru takwin, tadris. Tiga perkara wajib dalam semasa kita laksanakan PDP. Okey, maharat. Maharat biasa, maharat tadris fa'al. Bagaimana? Maharat tadris. Tadris biasa, pengajar biasa, tapi fa'al. Nak dapat fa'al tu. Susah kan? Susah. Siapa yang nak menilai kita ni? Sama ada kualiti, kesan, ada berkesan atau tidak? Kita tak tahu. Kadang-kadang kita sahibu samaha. Ataupun syok sendiri. Syok sendiri, ya. Kan? SS. Saya adalah SS. Negeri Kelantan contohnya. Ma qabla tadris, asna tadris, ma ba'da tadris. Faham? Kita kena cek sama-sama. Kadang-kadang yang banyak sekali dominan dia adalah ma qabla tadris. Yang tu kena ambil 2-3 jam sebelum kita memulakan pelajaran kita, kan? Atau Ustaz kata laporan je, laporan relax lah, kan? Mana ma ba'da tadris lah. Mana dia gabung indimash. Baina ma qabla tadris wa akhir ma ba'da tadi dia jadi gabung terus. Buat laporan, siap kan. Pak Nazim pun bagi tengok, oh mah. Bagi A+. Contohnya lah. Okey, poin itu dia ada al-kafa'ah. Untuk cikgu yang betul-betul nak dapat capai al-fa'al, tadris fa'al itu kafa'ah. Kafa'ah itu dari mana kita nak dapat al-kafa'ah? Kamu Ustaz kafa'ah? Kecil sikit. Kafa'ah. Apa makna kafa'ah? Saya sebenarnya tak tahu juga. Aru main mana? Kemampuan. Maknanya kemampuan kecakapan kita. Kompetensi. Sebagai seorang guru, kompetensi nak dapat kat mana? Al-kafa'ah. Dengan kita buat ladang, dengan kita buat PLC, kan, Professional Learning Community dalam sekolah untuk bahasa Arab. Kita panggil dulu 3 orang bincang tentang apa? Tentang tadris sanawiyah, tentang tadris usbu'iyah, fatriyah, usbu'iyah dan yaumiyah. Kat mana dia punya yang perlu kita tambah islah, kan? Okey. Al-qiyam nabilah itu nilai-nilai murni lah, etika kita sebagai seorang guru. Kan, rajin, tak rajin, perlu boleh hidup soleh atau tidak, kan? Kadang-kadang mengaku-aku lah, tak dia dah gaul dengan orang lain. Itu maknanya tidak ada etika profesional sebagai seorang guru yang betul fa'al. Al-adab maknanya cara kita menyampaikan, melaksanakan tadris itu pergi sekolah. Kan? Kadang-kadang dia pakai remote je. Masuk kelas, okey dah masuk kelas. Dia tak masuk pun kelas. Itu bahaya ya kan. Dia pakai remote ya kan. Kan? Ataupun dia cuik ya kawan dia. Masuk kelas kawan mana? Kawan sibuk. Kan? Jadi. Dan at-tashwiq wa isarah. At-tashwiq wa isarah itu fudul. Maknanya pembelajaran kita itu mesti menyeronokkan dan juga memberi apa dah? Kesan yang baiklah pada impak dia. Output dia adalah
hasil anak-anak didik kita. Kalau objektif kita tidak tercapai, kita tak payah banyak-banyaklah membina objektif, matlamat untuk orang kata al-hadaf, ahdaf ta'limiyah, ahdaf tadris. Pada hari ini buat 3 saja. Pastikan make sure ahdaf kita itu, objektif kita tercapai. Kan, kalau kata hari ini nak pastikan pelajar dapat menyatakan 5 kalimat berkaitan dengan Allah jisim misalnya. Kan, pastikan dia boleh menyebut dengan betul, boleh membaca dengan betul, maharah istimewa kalam, maharah qiraat, kitabah. Okay. Saya rasa sebab ni, sebab gini bawah ni, awak tuan-tuan bawah ni kan, takut pergi dulu. Lepas tu kita main pula, saya duduk fikir, nak main apa pula? Sebab kalau tak ada ruang, ni cik sangat. Cik sangat, lepas ni kita ubah sikit Okey, itu anasir dia. Kalau saya mu'alim fa'al, al-bashashah wal-hayawiyah, hayawiyah, apa dia? Ustaz, apa dia Ustaz? Bashashah, skrin. Skrin mana? Ustaz? Biar kamu pun keinginan, bashashah wal-hayawiyah. Tak. Ayo kena belajar nanti awak bagi konten. Ahli sangat ya tak? Sapi apa sapi? Google sikit. Ikut ke lain dulu. Siapa dia tahu bashashah? Bawah kau kan? Dah, tak mana? Pak saya pun tak tahu. Tahu dia? Ustaz. Dah. Siapa dia tahu? Kameraman tahu? Kameraman tak tahu. Siapa tahu? Apa dia? Kedokteran. Lagi? Keceriaan. Oh, boleh tu. Boleh tengok kan? Boleh tak? Boleh tu, boleh tengok kan? Banyak guru, ciri-ciri guru yang apa ni? Yang berkesan ini dia boleh membawa suasana itu. Bashashah hayawiyah dalam kelab. Tahu tak Ustaz? Boleh tengok? Boleh tengok kan? Sebab pakat tak tahu lah kau. Anak tak tahu juga. Dia boleh mewujudkan ijadu al-bi'ah fi fasal itu pada bashashah hayawiyah. Kita masuk kelas tu, kita ada aim dah. Nak ke mana nak jadikan kelas kita itu ceria, kan? Gembira, kan? Senyum sokmo gitu. Ni masuk di paket tu. Tengok ustaz apa? Masuk tengok paket ustaz masuk paket. Enggak ada ustaz yang masuk kan? Udahlah kita. Jadi kita boleh melarikan belajar. Mereka kita nak suruh belajar dekat dengan kita, kan? Taqarrub ila Allah wa taqarrub ila mu'allim. Kan? Belajar kan? Okey. Al-hammasah wal adalah. Dia tahu Ustaz kan? Tanggungjawab dan sikap adil. Boleh lah dulu kan? Sama ya? Sama. Apa sahabat? Mesti ada hammasah. Kan hammas di plastik tu tokoh sangat. Hammas kan? Mesti ada semangat. Kan? Dan juga ada keadilan. Maknanya kita bersifat adil kepada pelajar. Kalau saya tidak bersikap adil dengan peserta-peserta, saya duduk cokos itu ya. Tetapi saya keliling tengok hak mana comel. Bukan orang comel. Hak mana duduk dia. Saya tengok orang ya, gitu kan. Mana kita bersikap adil, kalau 150 sekali 50 okay, kita kena senang. Kan? Anak murid kita dengan sifat tingkah laku dia. Sebab itu dia ada satu lagi profil pelajar dan kelas. At-tahami bil akhlaqil hamidah as-sabr wal ihtimam. Itu antara yang bolehlah sedikit kita nak jadi sebagai seorang guru, muallim al-fa'al. Okey, tadris fa'al, okey, yang kita boleh sebut lagi antara dia mahal apa? Kita mesti ada kemahiran kamilah istiqamah mausa'i ta'limiyah. Mesti tarkis juga, fokus juga kepada penggunaan wasail
bahan pengajaran. Lepas itu maharah tarhil as'ilah. Kemudian tarhil as'ilah. Mencoba ni. Mengemukakan soalan. Soalan-soalan itu dia ada kebat kan? Dia ada kebat. Kalau kebat itu kemahiran berfikir aras rendah. Kalau kebat, kemahiran cakap apa lagi? Baby. Kemahiran berfikir aras tinggi, kebat. Kalau kita tengok dia punya formula taksonomi belum, dia bermula dengan bawah. Nanti kita cek balik ada tak. Kita nak bagi soalan ni ada. Kalau bahasa Arab ni saya rasa kebat laku ni. Kalau jawab laku, masa payah laku. Kan? Oh, dia kan bahasa Arab ni kebat laku. Tanya apa ada telinga pun. Susuk ni nak dapat telinga pun tak tahu ni. Kan? Okey, dia bermula dengan mengingatkan. Bawah tu mengingat. Lepas tu apa dia? Lepas mengingat apa? Memahami. Itu dua tu adalah kebar. Lepas tu naik satu takah lagi, mengaplikasikan. C3 dia panggil. Boleh bunuh, boleh ingat, boleh faham, boleh apply. Yang tiga. Kalau kita boleh ajar anak murid kita, ajar PDP macam tu, soalan pun macam tu juga hak dia. Dan yang keempat, dia boleh analisis lah. Oh, tinggi lah. Lepas tu yang kelima, menilai. Dan yang keenam, akhir sekali, mempraktik. Praktik tu masih lagi aplikasi. Nanti kita pergi pada. Lagi siapa tahu? Yang keenam, sinam, sisi. Mencipta. 6 sisi. Mencipta. Dalam kursus kita pun ada. Pemikiran nanti kita akan buat sampai mencipta. Anda akan menghasilkan satu apa? Satu tugasan ke, satu hasil ke, kerja ke. Itu dia panggil satu kemahiran berfikir aras tinggi. Ini apa dia? Amaliyat taghyir as-sulukiyat. Proses perubahan. Sulukiyat. Apa makna suluk? As-suluk, saudara? Berbagi kriteria. Cafeteria. Kriteria. Yang kat cafeteria. Cafeteria bukan apa salah. Cafeteria dengan kriteria jauh sikit salah. Okey. Sulukiyat adalah kelakuan. Tingkah laku. So anda, tuan-tuan, puan-puan yang mengajar dalam kelas, yang kita nak bagi, yang kita nak tengok perubahan adalah min haythu sulukiyat. Kan? Lepas tu dia ada domain 3 pula, al-majal idraki al-ma'rifi, majal nafsi haraki, al-majal atifi al-wujdani. Pernah cuba tak sebelum ni? Dia Mesir dulu ngaji. Sama senang. Pernah cuba tak Mesir dulu? Ni benda-benda gini. Tak, kalau ambil ilmu istimak sosiologi, Ustaz Sofi belajar dulu kan? Ilmu istimak tak? Kan? 3 domain, dia pakai domain besar dalam PDP kita, ambil ta'lim ni. Mana mesti kita tengok yang pertama kognitif. Ma'rifi ni adalah aspek kognitif. Kognitif yang kita ukur dia ni bijak setara mana Pak tadi? Bijak setara mana? Budak ni boleh mengingat dia, kita suruh apa dia boleh ngapai. Kan? Mahadat? Dia kata, Ustaz, mahadat? Usulnya. Kadang-kadang usul. Apa mana betul? Nak sebut ke barang akhir. Usul ke? Usul. Kalau orang Arab betul memang usul. Kalau orang Melayu sikit-sikit uzunun. Kan? Kita balas dah pick up kementerian dulu. Orang Arab kata, tak payahlah. Kita wakafkan je. Kan? Kita, tak boleh. Budak tak tahu. Error kan? Tak boleh. Jadi kita banyak-banyak lah kan. Saya betul lah. Ustaz-ustaz bagi jawapan itu semua betul. Saya ini saya adil.
Dia panggil kognitif. Kognitif kita tengok tahap dia boleh menguasai. Tahap mana? Kalau kita tengok level 6 tadi, dia pun ada di tahap boleh mengingat. Faham tak? Misalnya uzun. Boleh sebut? Uzun. Boleh? Betul, kan? Lepas tu, dia faham tak uzun apa? Faham tak? Dia tak tahu lah. Dia boleh sebut je. Jadi tak sampai lagi peringkat kognitif yang kedua tadi. Tetapi dia boleh guna dah. Trigger dia. Kita kaifa tasma'. Kan rakan kita tanya. Kaifa tasma'? Saya tanya. Kaifa tasma'? Tasma'i? Asma'u bil uzun. Bil uzun. Kalau ustaz sebenarnya bil uzun. Cara panggil betul lah lah. Asma' bil uzun. Kalau kita nak masuk Melayu sikit, asma'u bil uzuni. Kan? Itu ke Syafi'i kan, dia kena teliti sikit. Mazhab Syafi'i ni biar sebut betul-betul. Contoh je lah. Okey. Balik ada kognitif. Yang kedua, majal adifi rujdani, efektif dia panggil. Efektif. Kita mengajar dalam kelas itu akhir sekali, hasil sekali, output sekali, mesti ada juga domain yang boleh membawa pelajar itu al-wujdan dalam emosi dia, dalam qalbu dia, fil qalb. Jijuk orang panggil. Jijuk kan? Saya tak ikut saya lama tak Kelantan. Jijuk orang kata, pula jijuk lah. Mana jijuk? Kita ngajar jijuk, dia boleh royak cara ni, cara dalaman. Orang katakan sekarang dipanggil deep learning, pembelajaran bermakna. Nanti kita boleh kecek lagi tentang deep learning. Bagaimana nak mengajar secara deep learning. Bukan main surface atas patah. Apa ni? Patah gitu saja tadi. Watalis macam nafsul harki. Apa dia? Siapa dia tahu agak aku? Ustazah nak bagi air bersebotol kalau betul. Ustazah ya. Izzah, Ustazah. Izzah. Maksud di majal nafsul harki. Majal nafsul harki. La tadris madras. Siapa tahu agak aku? Marilah kita kosi. Si bawah tak pun. Kau dia lah belakang kali. Tak. Tak bermain belakang. Orang. Apa yang Ustaz faham tentang majal an-nafsul harki? Ustaz Muhammad Ismail. Yallah. Bergerak kau suruh ini kena jawab lagi. Ustaz Farhan. Salah tak apa. Salah memang tidak ada denda. Tidak masuk mahkamah pun. Siapa tahu? Tahu? Tak tahu. Asal tu. Ini mungkin mereka universiti ini belajar ni. Kita dah tahu yang pertama kognitif. Yang kedua Ustaz Safi, efektif, emosi, dan yang ketiga, yes. Ustaz Safi dia tahu belakang. Psikomotor. Kan? Itu adalah satu kemahiran. Psikomotor. P dia panggil psikomotor. Jadi tuan-tuan, mengajar adalah kita tengok tiga aspek. Berubah tak dari segi ketiga-tiga ini? Dia berubah tak? Ada tak dia punya takhir, perubahan? Kita mengajar tadi kita kata suruh dia sebut, boleh sebut. Lepas dia faham. Lepas tu dia boleh apply. Dia boleh aplikasi, analisis, nilai dan boleh hasilkan. Tapi dari segi yang efektif, kita boleh letak yang ketiga. Yang kedua, dari segi psikomotor. Kan? Maknanya pelajar itu bukan setakat dia boleh memahami, mengingat memahami, tetapi dia boleh menunjuk. Kalau kata telinga, mana telinganya? Telinga. Cuba tengok, cuba pegang telinga kawan anda. Mana telinga kawan anda? Mana dia boleh bermain? Pergerakan. Dengan pergerakan itulah yang boleh mengingatkan pelajar-pelajar. Tak payah kita suruh hafal. Mesti ada kaitan dengan hayat kehidupan seharian.
Gitu. Itu yang ditekankan di sini untuk kita mengajar yang boleh fokus pada 3 benda ini. Okey, secara cepatnya. Okey, al-awamir muhimmah fi ta'allumi as-sawt al-fa'al. Okey, surah Mu'amin benda yang pertama kita boleh tengok ciri-ciri guru dan juga murid yang guru dan murid. Yang kedua suluk dari segi kelakuan, sifat, tabiat cikgu. Kalau cikgu ni jenis tak ambil berat, cikgu ni tak cara marah, kan? Hanya cukup mulai saja baru senyum. Cukup mulai saja. Semangat sikit kita ni biasa esok 25 bulan contohnya. Haji bila Ustaz boleh gaji? Boleh? Kau ingat tu, bos tak boleh gaji, tak apa, dia cakap gaji. Oh, tahun lepas tak boleh lagi, tak boleh makan. Jadi siapa-siapa nak itu, mari jumpa Ustaz. Tahun lepas tak boleh makan lagi. Nak cerita ni, suka pokok ini. Bila semangat boleh, Pani buat surat. Boleh buat surat. Okey, sifat tabi'iyah madrasah tamiyah peneliti tanamis ala tariyah wasais madah dirasah. Okey, ini adalah beberapa poin yang berkaitan dengan maharah yang tuan-tuan belajar lama dah kan. Kalau kursus sebelum ni pun dah sentiasa dah melalui maharat al-qarn al-hadi wal-20 1, 2, 3, 4, 5 ke 6. Okey, 6. Dia ada yang pertama al-hawiyah al-wataniyah. Apa dia? Apa dia? Al-hawiyah wataniyah, citizenship, kan? Okey. Dan yang kedua dia pergi ke mana dulu? Okey, at-tafkir naqdi, creative thinking, iaitu al-ibda'i. Apa dia? Ibda'i, kreatif. Lepas tu al-saksiyah, karakter. At-ta'awun. Apa dia ta'awun? At-ta'awun, collaboration. Okey, ada 6. Yang ini yang dianjurkan oleh KPM jugalah, menekankan untuk kemahiran abad ke-21 ini, kita mengajar mengikut elemen-elemen ini lah. Mesti ada. Baca itu arti sekali, dia boleh tak? Tawasul maknanya interaksi. Ada tak kemahiran komunikasi? Kan, mampu tak baca itu boleh berkomunikasi antara satu sama lain dengan rakan-rakan. Komunikasi cikgu dengan belajar, kan? Belajar dengan belajar, kan? Itu. Lepas tu ada tak dia tanamkan sifat patriotik, kan? Cintakan negara, sayangkan pemimpin. Lepas tu pemikiran naqdi, kan? Dia punya kreatif. Dia critical thinking. Dia berfikir mesti aras yang tinggi. Bukan dia menerima saja. Dia mesti ada dalam kepala minda dia. Boleh solve the problem, kan? Boleh menyelesaikan masalah. Itu dia pada tinggi sikit lah. Dan kreatif, saksiat, mesti karakter dia yang kita sebut tadi. Belajar pun mempunyai karakter yang terbaik. Ini antara yang dianjurkan lah. Ini saya tak dulu. Okey. Dalam kelas kita ada al-birth syakhsi li talab, profile pelajar. Jadi kalau guru tu yang faal, yang berbesar, yang bertanggungjawab, dia akan pastikan pelajar-pelajar itu dia ada satu file untuk dia menilai, melihat kemajuan pelajar-pelajar yang dia mengajar. Nah, ada file pelajar, kan? Baru kita boleh tengok guru ini yang betul-betul menitik berat, ambil berat tentang pelajar-pelajar. Okey, Al-Qarin Wahid wa Ishrin. Okey. Antara elemen dia as-sabr, al-amalul jama'i, mustaqbal. Okey.
Mu'tani, ambil berat mu'tani, mubda'i, mufakir, hubul istiqma, hubul istiqma, kan? At-tawassul al-jayyid. Ini beberapa elemen-elemen yang tuan-tuan boleh ambil sebagai panduan nanti. Dah sekarang? Okey. Syarul? Okey, kawan. Okey. Okey. Ini yang saya sebut tadi, al-muqaranah bain an-namuzajain, al-hadis. Pernah tengok kan? Kan, tak semua belum. Kalau dulu dia bermula dengan ma'rifah, isti'ab, tatbiq, tahlil, tarkib, tatwim. Tapi yang baru, namuzaj hadis, tadakkur, al-fahmu, tatbiq, tahlil, takwim, ibtikar. Ibtikar. Itu dia punya tu. Kalau tuan-tuan boleh menguasai aras ini yang kita kata al-ma'rifi tadi, tuan-tuan layaklah menjadi digelar sebagai seorang guru yang betul-betul fa'al, yang berkualiti, yang biasa. Okey, yang saya sebut tadi, maharat tafkir tadi yang bermula dengan bawah tadi, maharat tafkir ulian atau sufla. Kat bawah tu sufla kan? Okey, sufla maknanya bermula dengan tadakkur wa fahmu. Kalau soalan-soalan pun dia akan tengok situ. Kalau tuan-tuan tengok arif, adid, udkur, itu adalah peringkat rendah. Tu nanti kita kalau bina item ke, kita nak buat soalan tu, kita nak mengajar tu, kalau kita menggunakan kata kunci soalan-soalan itu peringkat rendah. Fasir, uskur, bitalan, sanif, lakis, taklis, farrik, isyarah, kan? Itu faham. Lepas tu tatbiq, istakhrij, istakdim, afdal. Tahlil, mayiz, hadid, ratib. Takwim, qawim, nasib, marahid, hal waqid. Habis sekali cakap mencipta. Iqra, samim, alif, kawin. Kalau soalan bahasa Arab banyak kawin kawin. Suka sangat ustaz kawin. Bagi soalan kawin. Gitulah. Ini contoh-contoh yang kita boleh buat kawin jumalan mufidah kan? Mufidah. Kita tengok dan cara fi'il isim, haraf isim. Ini contoh-contoh yang tuan-tuan boleh jadikan soalan. Kemudian lagi. Ini maharat tadris tadi, maharat taktik, maharat tanfiz, takdir. Okey, anwa' maharat tadris, maharat akid. Yang ini boleh kita tengoklah balik bagaimana kita nak masa dalam kelas itu apa yang perlu kita nak susun atur, strukturkan dia supaya perjalanan pengajaran dalam kelas itu berstruktur. Kan mesti ada maharah tahiyah, ghurfatil saf, maharah idarah, letak awal, maharah idarah, ahdas, maqam al-dukhul, darsil. Jadi maharah tahiyat, ini beberapa maharah syarah, maharah tahil asilah, maharah tamfiz soal ahud. Okey. Bagaimana? Ini dipanggil macam ta'lim musaghar wa ta'lim kabar. Mikro dan makro teaching dalam. Okey. Saya tunjuk saja yang ini sikit-sikit. Lepas tu kita tengoklah. Ini contoh-contoh bagaimana nak mengemukakan, melontarkan soalan. Innal muallimi yaquduna waqtan tawilan fi tarhil asila. Innaka ila kunta tas'al tulabika fi tariq al-jayyid fa inna dhalika ya'ni annaka tazdaru bi shakl al-jayyid. Okey. 3 minit. Okey, tuan-tuan boleh tengok. Contoh saya cepat-cepat sikit hari ni. Pak ni kita akan berjumpa untuk sesi kedua. Ya, ada kemahiran, beberapa kemahiran yang perlu kita boleh buat bersama. Kemahiran tamhidiyah contohnya, seduksi. Bagaimana kita nak bina kemahiran seduksi dalam kelas 5 minit sebelum 3 hingga 5 minit supaya dia mencapai, boleh menyediakan pelajar itu untuk dia belajar tajuk yang kita nak belajar. Contohnya kita
Itu dia panggil ta'lim as-sabar apa. Okey. Habis. Nak suruh cepat kita kecil cepat-cepat dia cepat lah. Ustazah dah tunggu kan. Saya kali dia kata 10.30, 10.27, 28 lebih tinggi. Jadi kita kena ikut masa lah. Jadi habis hari ini insya-Allah. Lepas ini kita pergi rehat hawalan. Rubuh saat. Rubuh saat, rubuh kami saja insya-Allah. Lepas itu kita naik semula dengan aktiviti yang lain. Pedagogi adalah kaedah mengajar yang menyeronokkan, mumti'ah, menyeronokkan. Kalau kita mengajar yang kelas tak seronok, maka pelajar tidur tadi malam dan juga umil kan. Jadi kita cuba ubah apa yang boleh menyeronokkan. Wailah hadza faqat insyaallah nantazim apa ni nastar shwaya lihawalai rubu' sa'a insyaallah. Ya syukran alaikum jami'an insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.